Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wa la tisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tamu-tamunya syukur kita pada Allah dengan izin dia, dengan rahmat dia. Allah himpunkan kita pada pagi Jumaat ni. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qariban. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qariban. Ya Allah, ya Tuhan, Kau jadikanlah Quran untuk kami ni di dunia dekat sangat. Wa fil qabri mu'nisan. Kau jadikanlah di kubur kami esok ni Quran ni sebagai teman kami. Wa ala sirati nuran. Kau jadikanlah ya Allah atas titik sirat Quran yang akan jadi nur untuk kami Allah. Wa fil qiyamati syafi'an. Kau jadikan Quran ni ya Allah pada hari kiamat esok dia sebagai syafaat kami, dia lagi akan tolong kami. Wa ilal jannati rafiqan. Kau jadikan kami masuk dalam syurga esok ni bertemankan dengan Quran. Wa minan nari sitran wa hijaban. Kau jadikanlah Al-Quran ni sebagai penghalang, benteng daripada api neraka Allah Ta'ala. Bijudika ya Allah wa karamika ya Allah ya karim. Ya Allah, dengan kemurahanmu, kemuliaanmu ya Allah, Kau jadikanlah Quran betul-betul ya Allah hasil daripada doa kami pagi ni Allah. Allahumma amin. Hari ni Allah kita ambil ayat yang ke-20 kan? 19 dan 20 ya. 19 dan 20. Hari ni dia nak cerita kat kita tentang apa nama tanda-tanda munafik ni. Okey? Au kasaybin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhar al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Betul? Ayat yang ke-19 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'at lahum mashaw fi wa idha adlama 'alayhim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ni kita baca dulu, lepas tu tengok tafsiran dia. Hari ni rasanya tang sini kita nanti ambil 19 dengan 20 pasal ayat ni menarik. Siapa ada buku ni dia buka muka surat 155 yang ada buku ni 155 sama kan? 155 tak apa lebih kurang tu. Ya. 155. Maksud dia kata kat sini au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Takat tu kita tengok, okey? Apa maksud ayat ni? Au atau. Dia kata Allah bagi perumpamaan, aku nak bagi. Kap ni adalah perumpamaan. Au atau. Kap dia kata perumpamaan, tashbih. Aku nak bagi perumpamaan macam mana orang munafik ni. Sayyibin maksud dia seperti sayyibin hujan lebat ataupun masa hujan sebelum hujan. Masa hujan atau sebelum hujan dia datang angin. Betul? Dia datang ribut, tu nama sayyibin. Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan dengan golongan-golongan munafik dulu lagi ada dah. Okey? Tapi depa ni tak jelas munafik depa. Depa jelaskan di antara depa ni beriman tak beriman. Yang golongan munafik ni mesti akhir-akhir ni. Setelah depa faham jadi orang tengah pula. Okey, maka sebab tu dalam Islam ada 3 golongan. Mukmin, kafir, munafik. 3 tu je ada. Tak ada lain dah. Tak ada tu. Dan mukmin pun ada 2 jenis. Yang kafir pun ada 2 jenis. Yang munafik pun ada 2 jenis. Sekejap lagi dia terang kat kita. Tapi yang Quran nak cerita mula-mula ni atau Allah kata kami seperti mana aku nak bagi tahu depa ni
Munafik ni mai dekat depa, Allah tunjukkan depa azab. Orang dulu aku tunjukkan azab ribu taufan ni kepada kafir. Yang cerita di Quran apa nama berkenaan dengan apa nama Puak Hud, Samud, penyamu-penyamu dulu semua ni, sebelum apa nama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ni azab Allah turunkan kepada golongan kafir. Golongan kafir ni memang Allah turun macam tu, memang dia tak beriman dah. Okey, turun macam mana pun. Tapi yang Allah nak cerita ni kepada golongan munafik. Allah buat perumpamaan munafik ni, Saibin, sebelum nak main hujan, sebelum hujan nak turun, ada angin, ada ribut, ada taufan. Pada minas samai, kesemuanya datang daripada langit. Kesemuanya maksudnya hujan, ribut, taufan, angin, semua tu datang daripada langit. Allah kata fihi, di dalamnya gelap. Nampak gelap dah? Gelap dah pasal nak turun hujan. Okey, gelap. Bila tanda kegelapan tu, di situ Allah kata wara'du wabah. Wara'du sebelum hujan mai, kadang-kadang tengah hujan dia berlaku kilat dulu. Lepas kilat baru guru. Kilat dan guru, Allah kata. Okey, ni perumpamaan Allah nak bagi. Orang munafik ni mailah suasana tu dekat dia sekalipun, tak ada apa. Yaj'aluna asabi'ahum, dijadikan bila suasana tu berlaku, katalah angin, ribut, taufan yang turun daripada langit dengan ribut taufan dia, dalam suasana yaj'aluna asabi'ahum, dia ambil dari jemari dia tutup, dia tak mau dengar tu semua, dia tak mau dengar macam tu semua. Kita tak dibenarkan, tak buat macam tu, dapat ala kadar saja. Kita tak dibenarkan cara macam yaj'alun, semua sifat-sifat kemunafikan. Dah terkejut biasalah. I tak minta. You know. Nampak tak? Ya ja'alu di Quran dia jangan siapa kat kita. Dia kata tak ada apa, tak pernah seorang pun dengar kilat pecah ke gendang tak. Gendang tu masalah dia pun tak nak kena mengenal dengan Allah. Allah tak pernah turun satu benda yang menyebabkan mendaruratkan orang tu tak ada. Okey? Pasal tu Allah ya ja'aluna asabi'ahum, dijadikan asabi'ahum, telinga-telinga, fi azani asabi'ahum, jari jemari dia, fi azanihim, dia ambil jari jemari dia, fi dia sumbat dalam telinga dia sumbat minas sawa'iqi hadral maut, kesan daripada dia dengar kilat, kesan daripada dengar kesan dengar tu aku takut mati, dia tutup tu kerana apa? Ketakutan mati macam tu. Faham maksud Ustaz? Kita baca terjemahan dalam bahasa Melayu. Atau seperti dikata orang-orang yang ditimpa, atau ni maksud Allah nak cerita berkenaan dengan macam mana nak tahu kata orang tu munafik. Seperti dia kata orang-orang yang ditimpa hujan lebat, dia kata Saibin maksudnya hujan lebat daripada langit, hujan, ribut, taufan, langit dia kata, disertai gelap gulita. Masa tu sebelum dia hujan nak turun, angin rabat kan kita nampak gelap tu betul. Allah kata gelap gelemat, dia kata pada masa tu akan main guruh dan juga kilat. Mereka menyumbat, dia kata, telinganya dengan jari jemari kerana mendengar suara apa? Suara petir tadi, guruh tadi. Sebab dia kata takut akan mati. Dia dengar, tak maulah ya Allah mati. Nampak dia mati. Dia dengar suasana tu, dia akan ingat, suasana mati. Dia cuma takut mati je. Allah kata ya Allah, ni sifat dia. Wallahu, Allah kata wallah, dengan nama aku Tuhan, muhitum bil kafirin. Aku Tuhan, aku mengelilingi. Maksudnya aku tahu mereka tak boleh lari mana pun. Mereka rasa kalau benar macam mereka lari, aku dikeliling mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Maksud terjemah Tuhan, dan dengan pengetahuan Allah, dengan kuasa Allah, Allah kata Allah meliputi orang-orang kafir. Aku tahu tentang mereka. Nampak tak? Mereka tak, dia pakai sifat, dia pakai lari. Mereka tak boleh dengar azab. Mereka kalau dengar azab, bencana, sikap mereka nak bertindak lari ke bumi lain. Mana ada ruang, mereka akan cari untuk selamatkan diri. Nampak tak? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kita baca dulu, saat kita dengar terjemahan pula macam mana. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Dia kata hampir-hampir, dia kata barqu maksudnya barqu. Nampak tak? Dia nampak sekali nama kilat bunyi itu. Hampir-hampir kilat itu, dia kata, menyambar penglihatan mereka. Sampai dia payah Allah pasal itu kita tak digalak, kami nampak kilat, kita langut. Dia boleh sambar
penglihatan kita. Okey, penglihatan kita. Cuma Allah nak bagi tahu sifat yang kata kilat tu, aku nak bagi tahu itulah sifat orang-orang munafik. Sekejap lagi dia cerita. Sifat orang mukmin ni cahaya akan ada selalu dan tak putus. Sifat orang munafik seketika cahaya dia akan gelap balik. Okey, ini nama dia munafik tu. Allah bagi tahu pasal tu, depa seolah-olah macam nampak dia nak tengok, dia boleh sambat kepada penglihatan. Boleh sambat pada penglihatan. Pasal tu Allah kata dalam Quran, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nampak dia boleh mengkilat tu, dia boleh sambat pada penglihatan bapak tu. Hampir-hampir kilat itu dia kata menyambar penglihatan mereka. Allah kata lagi, kullama adaa lahum masyaufi. Bila mana mereka nampak saja cahaya kilat tu, mereka duduk di bawah kilat, mereka masih lagi mampu untuk berjalan. Okey, mampu lagi. Ya Allah, dan Quran kata setiap kali kilat itu dia kata menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar kilat tu. Ni Allah nak cerita, nanti kita apa maksudnya Ustaz, nanti dia datang. Okey, perumpamaan Quran ni sasar besar sangat-sangat. Dia nampak kilat, dia mampu jalan. Orang munafik. Allah nak bagi perumpamaan, kita pun jalan juga, nampak tak? Adakah kita munafik? Dah perumpamaan nak bagi. Munafik ni hang tunjuklah kilat kan bunyi apa, dia lagu dia aja. Azab macam mana pun tak berkesan untuk diri dia. Dia jalan. Dia jalan shopping, dia kilat, dia seronok, dia tak ada apa bagi dia, nampak? Tak ada apa bagi dia. Allah nak bagi perumpamaan, nampak tak? Perumpamaan dunia hari ni. Maka setiap kali dia terkilat itu menyinari, dia kata kullama adha macam cahaya kilat lahum bagi mereka masyaufi, dia jalan. Dia jalan di bawah kilat tu. Allah kata wa idza azlamu alaihim qamu, bila sekiranya ya Allah itu kilat tu dah habis dan bila gelap dia kata menimpa mereka, bila dah habis itu gelap semua, bila gelap dia akan berhenti. Orang munafik bila gelap dia akan berhenti, dia takut bila dia akan berlaku sesuatu. Bila ada cahaya dia berhenti. Nampak? Ada cahaya dia berhenti. Bila gelap dia akan berhenti. Sifat dia. Nanti Allah cerita kat kita, apa benda di jalan berhenti ni Ustaz? Apa benda? Nanti dulu. Nampak? Saat ni dia berjalan, saat ni dia berhenti. Ni Allah nak cerita. Inilah kelebihan Quran, keunikan Quran kepada Allah kata walau sya Allah kata Allah berkehendakkanlah, kata bagi orang macam ni Allah berkehendakkan apa? La dhahaba, aku mau hilangkan aku mau hilang bisam'ihim, aku mau dah hilang pendengaran dia hilang, mata dia hilang. Orang munafik ni ada mata macam tak ada mata. Aku boleh hilangkan mata dia, kata Allah, tapi aku mau mata dia ada di mata dia tengok tak ada apa pun. Orang macam ni tengok, dia tidak ada langsung nilai tentang kebesaran Allah. Telinga dia dengar lah macam mana punya guru, punya kuat. Biasa saja, aku dengar letupan bom lebih kuat daripada tu. Orang macam ni biasa saja Allah kata. Tapi aku nak buktikan orang munafik, biar dia dengar, biar dia ni, tapi aku nak buktikan tak berkesan. Aku Tuhan boleh berkendakkan, boleh cabut yang dibuat apa aku kekal saja, aku nak kekalkan, aku nak tengok macam mana beriman tak beriman. Sampai ke akhir hayat aku Tuhan aku bagi tahu, walaupun dia ada mata, walaupun telinga, namun telinga dan mata dia tak mampu untuk melihat kebesaran aku, dengar tentang kebesaran aku. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya akulah Tuhan yang maha kuasa. Dia kata kulli syai'in qadir, daripada sesuatu, daripada semua ni Allah yang berkuasa. Apa maksud ayat ni? Mari kita tengok. Boleh tak? Baru kita masuk. Hari ni kita ada buku, sama-sama kita tengok. Dulu Ustaz tak baca sebab ramai dah ada, kita baca sikit tak apa. Perumpamaan lain dia kata orang-orang yang munafik. Allah bagi satu perumpamaan yang penutup. Ini ayat ni ayat penutup. Dia cakap munafik dia penutup. Ayat ni hari ni penutup berkenaan Allah cerita siapa mukmin, siapa kafir, siapa munafik. Aku cerita semua. Dan aku letak di last sekali adalah munafik. Senang nak kena kafir, susah nak kena munafik. Pasal tu munafik ni aku letak azab dia paling bawah, aku jauhkan dia lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir boleh tengok mata dia kafir, dia boleh tengok dengan mata dia, kadang-kadang dia boleh mengaku ini daripada Allah. Tapi munafik no. Pasal pada Allah cerita ni lagi zalim daripada segala-galanya.
Maka inilah perumpamaan lain yang Allah SWT misalkan, contohkan mengenai orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang terkadang melihat dia kata kebenaran. Allah cerita dia penampak kebenaran Allah Ta'ala, dan di lain waktu mereka ragu. Dia tengok kebenaran Allah Ta'ala, dalam masa sama dia ada sifat ragu. Pasal tu Allah kata daripada awal, orang mukmin tak boleh ada sifat ragu. Zalikal kitab la raib fihi. Sesungguhnya dalam kitab aku jangan ada curiga. Curiga ni adalah sifat munafik. Semua benda-benda mai daripada Allah, kita kata insya-Allah, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, orang mai tanya dekat satu benda, wallahu a'lam. Jangan cepat kita tak tahu, ustaz. Jangan cepat kita berhukum tentang utamanya hak Allah Taala. Bila mana Allah Taala kata tentang hak dia, hukum dia, kita kata ada kebaikan lah, wallahu a'lam. Ada kebaikan, mesti di situ Allah sebut ada kebaikan. Kita tak perlu kata tak sesuai, tak tu, tak ti. Kita tak ada hak. Dia nanti main bila kita start dah bercakap, detik mulut cakap daripada hati, automatik hati kita dah ada ketulan, keraguan. Di situ kita dah ada unsur munafik, yang unsur tak best kita dengan Tuhan kita, tak best dengan Tuhan kita. Okey? Dia kata orang munafik, dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Di lain waktu, di waktu lain pula dia fikir dia ada sifat ragu dengan Tuhan dia. Clear dah? Dalam kitab ni tulis, Ibnu Katsir kata nak kenal. Hati mereka, dia kata, yang berada dalam keraguan. Sebenarnya hati mereka memang ragu dengan Tuhan mereka. Mula-mula ragu, lepas tu dia bawa kepada kekufuran terhadap dirinya, dan seterusnya rasa bimbang. Dia rasa bimbang dengan agama ni. Nampak tak? Mula-mula sekali apa dia? Ragu. Lepas tu dia bawa pada ciri-ciri kekufuran. Lepas tu dia main apa dia? Lepas tu dia main rasa bimbang. Dia rasa bimbang. Dia kata, bimbang lah kalau buat macam ni, apa akan jadi ya? Nampak tak? Dia bimbang kalau melaksanakan hak Tuhan ni, dia rasa sesuatu akan berlaku. Tak boleh lah, itu hak Tuhan. Memang kadang-kadang kita buat, ada sesuatu Allah uji. Maka Allah kata, aku umpamakan seperti hujan. Dia kata as-saybi hujan. Demikianlah pendapat-pendapat ulama, kan? Dan tengok di sini ya Allah Tuhan, ulama kata apa? Al-qasaibin, ulama kata kat situ awan. Pasal ayat-ayat Quran dulu mengatakan al-saibin awan. Salah satu petanda azab Allah Ta'ala ialah awan. Dia main warna kekuning-kuningan, saat ni dia main hitam, saat ni dia main merah. Itu petanda dia azab Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang pada kita ni ada ciri-ciri tu. Kadang dia main kuning, kadang dia main hitam. Merah belum lagi. Dia nanti main kadang-kadang hitam berserta dengan kemerah-merahan. Itu menunjukkan gelombang api neraka Allah Ta'ala. Okey? Yang kita baca Quran dulu. Okey? Sekarang ni semua ulama kata as-saibin ni, lebih elok kita kata hujan pun tak apa. Satu lagi kita kata awan senang. Kita kata awan. Ada dua pendapat ulama tentang saibin ni apa dia. Saibin ni apa dia? Okey. Ya Allah. Menurut pendapat masyhur di kalangan ulama mengatakan yang dimaksud tu adalah turunnya hujan berlangit dengan keadaan gelap gulita. Dia kata kegelapan itu, dia kata adalah Allah SWT bukti kegelapan yang ada tu. Allah gambarkan kegelapan tu adalah jiwa orang-orang mukmin yang ragu dengan aku. Jiwa orang mukmin yang ada keraguan, akhirnya kekufuran, dan akhirnya boleh menyebabkan kemunafikan dia. Kemunafikan dia bila munafik dia, Allah kata adalah mereka ini perumpamaan ketakutan yang menggoncangkan hati. Dia bila tengok macam tu, dia goncang, dia takut. Dia takut tentang diri dia, pasal dia tahu dia buat salah. Dia nampak benda tu, dia takut. Nampak benda tu, dia takut. Dia nampak sesuatu tentang kematian, dia takut. Dia nampak sesuatu gempa bumi, dia takut. Semua tu dia takut. Ketakutan tu hasil daripada bermak, hasil daripada kekufuran dia, kemunafikan dia. Allah kata dia takut. Orang mukmin kadang-kadang dia nampak satu benda, dia takut. Dia takut. Dia takut. Dalam masa sama dia tak sembahyang. Dia nampak tu dia takut. Dalam masa sama dia tak ambil tindakan. Hasil daripada ketakutan mesti ada sesuatu tindakan, tapi tak ada. Takut saja tak bertindak. Orang ini Allah tak ciri kemunafikan dia. Clear dah? Allah cerita Allah kata minas sawa'iqi hadral maut ni maksudnya. Hasil daripada takut sangat-sangat tentang mati. Termasuk dia kata keadaan orang-orang munafik itu adalah ketakutan dan kecemasan yang sangat-sangat. Mereka ni kalau nampak sesuatu yang berlaku, makcik takut.
Dia akan lafaz perkataan takut di banyak, cemas di banyak. Allah kata, bila aku tunjukkan sesuatu daripada tu, dia akan takut. Di dunia dia akan takut, di akhirat nanti aku cerita takut sangat-sangat, dia akan cari Allah. Sama sifat dia akan cari cahaya juga. Dulu masa nampak cahaya, ada cahaya, dia seronok, dia akan jalan di bawah cahaya. Bila gelap saja, dia akan berhenti. Dia takut sesuatu berdiri dia. Nampak tak? Esok ni bila mati pun Allah kata dia akan cari juga cahaya tu. Pada siapa? Pada orang mukmin kita dah ambil dah. Dia kelari di belakang orang mukmin. Tolong orang mukmin kata, duduk di belakang aku. Jangan main duduk di depan aku. Pada masa tu orang mukmin kata, duduk belakang aku. Mai kelas sama-sama dengan aku, rupa-rupanya hang munafik. Duduk belakang aku nampak tak? Ya Allah, orang mukmin akan ada di belakang. Dia akan cari juga benda yang sama. Nur. Tapi nur di dunia ni dia akan bersifat apa nama? Cahaya gelap itu munafik. Tapi bila dia mati, dia tak ada satu nur pun dekat diri dia. Cuma Allah bagi kat dia gelap. Ada cahaya? Tak ada. Ada cahaya? Tak ada. Last sekali gelap. Bila gelap, dia cari orang yang ada nur. Siapa dia? Orang mukmin. Orang mukmin berterusan dengan nur Allah Ta'ala. Pada masa tu dia akan lari. Ini sifat dia. Maksud masa berada dalam keadaan dia nampak apa nama guru, nampak kilat, dia akan lari untuk cari perlindungan. Maksud dia, Allah kata kepada esok dia mati pun dia akan cari benda yang sama untuk berlindung dengan orang-orang mukmin. Dia hina orang mukmin, dia kata orang mukmin, dia kata orang soleh, akhirnya dia kena berdakap dengan depan esok ni. Quran cerita kat kita. Baik, tengok Allah kata apa lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah cerita tentang mereka ni. Allah kata, yahsabuna kullu sayhatin alaihim. Betul tak? Allah kata yahsabuna, mereka mengira-ngira bahawa tiap-tiap dia kata teriakan yang keras dia kata dituju kepada mereka. Bila nampak je sesuatu, dia ingat ini kena kat aku. Dia tahu. Bila satu teriakan, bila satu berlaku, Allah tujukan kepada munafik untuk ambil pengajaran, tapi sayang tak ambil pengajaran. Ini sifat dia. Allah kata lagi dalam Quran, Allah kata lagi di bawah tu, Ustaz terjemah tulis sifat orang munafik yang pertama sekali di dunia. Kita akan tengok dengan jelas. Allah kata, tengok Quran, surah ni berbuka sendiri, surah At-Taubah. Kadang boleh pelanjut kan, Ustaz tak baca, kadang-kadang kita cakap daripada kita ni kok bila tak, kita tak bila apa sendiri. Kadang-kadang kena, bila Ustaz buka Quran sikit, apa kena buka pelebar sikit. Kita kena ada ustaz dan ustazah, ulama yang jelas. Kita kena ada ustaz-ustaz macam ni yang jelas. Quran kata salah satu sifat orang depan ni apa sifat dia, Pak? Ada buku depan kita. Apa sifat dia, Pak? Apa sifat dia, Pak? Allah kata yang jelas-jelas sekali. Apa dia? Salah yang tu memang daripada ada benda yang zahir daripada mereka suka bersumpah. Agama tak ajak kita selalu bersumpah. Bersumpah tak boleh dengan Quran, haram hukum dia. Bersumpah cuma kita kata tallahi billahi, nampak tak? Wallahi. Kita tak boleh berserta dengan Quran. Tak pernah ada satu dalil pun daripada baik penduduk langit atau bumi ada nas. Kalau kita ada nas, alhamdulillah. Tapi mereka ni selalu suka perkataan apa nama? Allah kata dalam Quran, wa yahlifuna billah. Wa yahlifun, dia bersumpah. Bila kita sumpah aja, dia sumpah, kita pun tak berhenti. Wallahi betul dia kata. Kita kata berhenti pasal dia bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi kata kalau orang bersumpah, stop. Jangan apa-apa lagi dah. Ayat. Nampak tak? Surah At-Taubah ayat 5 ni, surah At-Taubah. Orang bertaubat kan? Ayat ke berapa? 56, 57. Ustaz tak akan baca panjang, cuma itu je. Tuhan nak cerita, Pak Ustaz nak cerita poin-poin yang Quran cerita sifat-sifat. Maka di sini diterjemahkan sifat-sifat kemunafikan mereka dalam surah Munafik ayat keempat. Turun ke bawah dia katakan apa salah satu yang jelas. Allah kata, ya Allah, wa yahlifuna billah. Pasal tu mulut kita jangan, ya Allah, cakap dengan Ustaz, wallahi Ustaz, jangan. Jengkrak sangat. Berarti sampai nak sumpah ke bawah nak yakin, Ustaz saya cakap benar betul Ustaz, cukup. Kita tak perlu kata nak sampai nak wallahi. Nampak, kecuali orang Arab cakap wallahi itu memang keadaan adat dia, itu bukan masalah itu masalah adat. Kita ni wallahi bukan adat tau. Kita wallahi cakap benar. Maka jangan jadi diri kita selalu bila meeting wallahi dalam meeting. No. Cukup mandai ini adalah benar daripada saya.
percayalah. Cukup. Tak perlu sampai kita nak bawa Allah, kita nak bawa, ada kita apa nama, wa yahlifuna billah, dia bawa Tuhan ya Allah berserta dengan dia. Dia bawa Tuhan dia untuk menyaksi, Tuhan saksi benda ni. Oh, itu benda tak payah. No. Wa yahlifuna billah, pasal bil ni maksud dia berserta dengan Allah, sama dengan dia. No good. Pada orang Islam tak perlu ya sifat macam tu. Cuma kita kata saya cakap benar, saya jujur, cukup. Annani, kita kata sesungguhnya aku bercakap benar, cukup. Nabi sendiri pun tak pernah, Nabi kata apa nama, kadang-kadang Nabi bersumpah bukan atas nama Allah, atas diri dia. Okey, atas diri aku cakap benar. Atas diri aku, atas mak aku dan bapa aku yang melahirkan aku cakap benar. Nampak tak? Kita sandarkan kepada mak bapa dia. Atas nama aku, atas nama mak dengan bapa aku cakap benar. Kita tak perlu heret Tuhan kita untuk bersama dengan kita kebenaran. Takut tadi walaupun ada benar, ada benda di sebalik tu. Lebih elok jangan. Tapi orang munafik ni, dia nak meyakinkan orang, dia suka bersumpah. Islam tak benarkan ciri-ciri ni adalah ciri kemunafikan. Dia tahu jalan last sekali dengan dia bersumpah. No good. Agama kata jangan ya Allah. Pasal orang yang bersumpah ni lah kebanyakannya yang boleh menjadi rumah tangga Rasulullah hancur. Ingat tak apa dia buat kepada Aisyah? Betul? Seluruh Madinah boleh kutuk dekat Nabi sebab dengan perkataan bersumpah Abdullah bin Ubay al-Sahlul al-Bahlul, semua orang beriman, yang menyebabkan menyebabkan orang Yahudi, orang Nasrani yang asal usul dia mengaji dengan Nabi pun tak percaya dekat Nabi dah, lebih percaya kepada orang yang bersumpah dengan dia. Ini bahaya agama. Bila kita ikut agama, buat cara lain, alternatif lain ada. Tak perlu melibatkan Allah Ta'ala. Buka tafsir Quran, tengok dia kata apa? Wa yahlifuna billahi innahum, dia kata innahum, sesungguh dia nak bagi tahu aku ni yang bersumpah macam ni dengan tujuan aku ni orang mukmin tau, aku daripada apa. Nampak tak? Innahum, Allah kata, dapat tak terjemahan datif? Innahum laminkum, lam disumpah lagi. Aku ni bersumpah dengan nama Allah, aku sumpah lagi aku memang daripada golongan orang mukmin. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna, Allah kata. Allahu akbar. Nampak tak? Allah cerita dalam Quran, dan mereka, Allah kata, orang-orang munafik ni bersumpah dengan nama Allah. Clear? Ni terjemahan tau. Bersumpah dengan nama Allah, dia kata bahawasanya mereka termasuk golonganmu. Tujuan dia sumpah ni, dia nak bagi tahu dia golongan orang kebenaran, dia golongan orang mukmin. Nampak tak? Padahal Allah kata mereka bukan daripada golonganmu. Padahal mereka ini bukan dari golongan orang mukmin. Akan tetapi oleh sebab yang mereka boleh sumpah, sebab apa? Quran kata sebab please, sebab yang sampai tahap memaksa mereka sumpah. Why? Sebab apa? Takut. Sebab takut. Quran yang disebut Quran, Allah kata ya Allah, sebab ketakutan yang memaksa dia bersumpah. Oleh sebab tu Allah kata oleh sebab tu Allah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Mereka ini adalah orang yang sangat-sangat takut, yang memaksakan. Tolong tanda kat situ, okey? The point. Hari ni Ustaz baca kitab ni, pasal bila main bab-bab yang penting Ustaz baca, okey? Mereka ni yang memaksakan diri menyumpah sebab takut. Oleh sebab tu mereka ada ciri-ciri. Allah kata aku nak buktikan bila mereka cemas, lepas tu mereka akan panggil aku. Okey? Oleh sebab tu kita jangan sampai tahap tu. Jangan biasa diri kita. Lama-lama kita akan kebiasaan. Kita nak mengaji pun akan kebiasaan. Kecuali kita faham sudut melawak tu tak apa, okey? Arab memang ada tabiat dia. Dia main bola sikit, wallahi, nampak tak? Memang tak perlu wallahi, dah gol sudah, memang betul pun kan. Oleh sebab tu ya Allah, ya Tuhan, Allah kata lagi dalam Quran, Allah kata depa ni bila takut, depa takut apa dia? Jikalau dia kata mereka memperoleh tempat depa ni takut, mula-mula sumpah. Takut lagi depa nak cari tempat perlindungan, okey? Mula-mula depa sumpah nak bagi orang mukmin sama dengan depa. Yang kedua, depa akan cari tempat perlindungan. Dia kata lau yajiduna malja'a ni tempat. Malja'a ni orang Arab kata macam ni, tempat perang. Sebelum nak perang, dia pergi duduk di tempat yang selamat. Tu namanya malja'a. Orang mukmin ni bila berada dalam keadaan ketakutan, dia nak cari tempat perlindungan. Apa tempat pun tak apa, tempat perlindungan satu. Au Allah kata magharatin ni adalah lubang-lubang,
gua-gua. Nak pergi duduk di gua-gua Allah. Sifat dia bila main ancaman daripada Allah, nak cari. Pertama, dia pakai ada ciri sumpah kerana ketakutan. Yang kedua, dia pakai cari tempat perlindungan. Yang ketiga, dia cari gua-gua untuk tempat. Yang sekali lagi Allah kata au, dia kata madakhala ni lubang-lubang. Tak mana lubang-lubang, dia kata dia nak kumpulkan puak, dia nak lari tas situ di akhir zaman. Mana-mana pun nak cari. Dia buat satu benda yang pertama, dia akan cari tempat perlindungan dia. Dia cari untuk orang berlindung untuk diri dia. Ini sifat orang munafik yang bahaya. Nampak tak? Allah cerita, ya Allah cerita macam mana? Allah cerita macam Abdullah bin Ubay. Okey, dia tahu Nabi dah tahu tentang dia, lalaskan dia tak mai dah kuliah Nabi. Dia malu nak berdepan dengan Nabi. Lari tempat Nabi sampai cari dia. Nabi bukan nak kata apa, nak doa kat dia. Last sekali dengar berita dah sakit dah uzur, Nabi pergi ziarah dia. Nampak tak? Allah cerita Nabi ziarah dia. Nabi tak niat apa pun dekat dia. Kita jangan ada sikap dendam, okey? Orang buat kat kita, jangan ada sikap dendam. Belajarlah. Ustaz, I tak boleh, I geram. Buang sikap tu. Pasal Allah janji, mana-mana orang yang boleh rela hati dia buka untuk lapangkan orang, aku lapangkan, buka pintu aku ibarat langit dan bumi. Kita akan main ayat tu, akan main sifat orang yang memaafkan orang-orang jahat ni. Allah buka pintu langit dengan bumi, pintu syurga Allah Ta'ala gamit. Semua penduduk syurga nak gamit. Main. Hang redha dengan apa yang Tuhan buat dekat hang. Okay, senang. Nak siapa dia? Orang yang macam ni nama dia Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah bin Ubay, nama dia Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar mati oleh kerana apa nama Hajjaj As-Saqafi bunuh dia. Masa dia buat haji tu, semua geng-geng haji ni. Pasal tu kita dengar rasa pelik. Di Mekah Ustaz boleh curi, nampak tak? Ini dalam Arafah. Dia lestit kaki kawan tu melumpuk sampai bengkak. Dia tahu siapa buat kat dia. Ustaz dah pernah cerita berkali kita nak melumpuk dah sekali Allah Tuhan bila orang tu menziarah. Aku dengar kata hang sakit ni, siapa buat kat hang? Dia kata tak boleh, bukan hang lah buat kat aku. Dia boleh tahu siapa buat. Hang lah buat kat aku sampai bengkak ni. Tapi aku dah angkat tangan dah. Aku minta Allah ampunkan dosa. Aku minta sampai sakit dia mati. Abdullah bin Umar mati atas dasar keracunan, kesakitan yang dibuat oleh musuh ni. Tapi sikit zarah pun Allah kata dia redha dengan keputusan Allah. Kalau Abdullah bin Umar kata kalau lestik sekalipun, kalau Allah tak bagi keracunan, tak juga. Ini dengan kehendak Allah, dengan redha Allah, racun tu boleh berebak. Allah boleh tahan racun tu, tak boleh. Tapi Allah nak tengok macam mana Abdullah bin Umar. Redha tak redha dengan dia bagi kena ke Palestin, aku nak bagi dia berebak. Mati sebab tu. Dia redha, ya Allah, sampai dia mati. Allah buka dekat dia seluas-luas pintu syurga untuk Abdullah bin Umar. Kalau kita ada sikap yang bagus dah, best kan. Kita duk mengaji Quran ni, kita mula Quran jadi hiasan kita. Apa nak buat sikit ingat Quran, apa sikit ni Quran. Kita duk didik kita diri kita kan. Allahu Akbar. Oleh sebab tu Allah Ta'ala kata, ya Allah Tuhan, mereka ini pergi, dia kata padanya dengan cepat-cepat. Dia akan cari cepat-cepat. Dia buat satu benda yang jahat, dia akan cari cepat-cepat untuk cari tempat perlindungan untuk diri dia. Ini sifat orang munafik. Allah kata lagi, Allah kata apa, ya Allah Tuhan, orang-orang munafik ni Allah kata barqun. Kenapa aku tulis perkataan kilat? Apa kaitan kilat dengan orang ni? Allah kata, ya Allah, kilat tu ibarat menyinari hati orang-orang mukmin. Orang mukmin ni ada sikit nur. Ada sikit nur. Dia ni semayang. Ada nur tak? Semayang nur tak? Semayang nur. Ada sikit kadang-kadang Jumaat nampak dia. Saat ni tabung duit dia bubur, nampak ada? Ada sikit nampak ada. Ada nur, dia kata, nampak dia. Iaitu cahaya keimanan. Cahaya keimanan bagi orang munafik ni ada. Tapi dia sendiri yang cahaya tu Allah bagi, dia sendiri yang cuba padamkan dia. Hang sendiri yang padamkan. Aku bagi nur dekat hang. Aku bagi peluang hang pergi masjid, aku bagi peluang hang pergi haji, aku bagi peluang semua. Tapi ya Allah, nur yang duduk dekat hang tu, hang yang cuba padam dia sampai hang tak nampak nur aku. Allah, nampak tak? Allah perumpamaan macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata lagi berkenaan dengan yaj'aluna asabi'ahum, dia jadikan dia Allah, dia ambil kedua-dua telinga, jari jemari dan tu telinga. Pasal apa Allah kata ayat ni? Ayat ni dia kata, dan dia kata mereka meliputi orang-orang yang kafir, sifat mereka iaitu ketakutan mereka sama sekali tidak bermanfaat. Ingat, pada masa tu takut mereka tak ada manfaat pun.
Tak ada manfaat apa. Allah takkan layan dia. Dia takut dengan guru, dia takut Allah takkan layan langsung. Bila mai azab, pada masa dia takut pada Allah, Allah takkan layan dia. Ketakutan dia tak boleh manfaat untuk dia. Ketakutan dia siapa pun tak tolong dia. Itu Allah nak beritahu. Hang nampak kilat, hang nampak guru hang takut, tapi aku nak bagi tahu ketakutan hang tak ada manfaat pun. Tengok Tuhan kitab kata apa. Allah nak bagi tahu, dia kata bagaimana? Sesekali dia kata tidak bermanfaat kerana Allah dia kata telah meliputi mereka dengan kekuasaannya, dan mereka itu berada dia kata di bawah bagaimana kehendak dan keinginannya. Allah SWT jadikan dia macam tu. Hal ata ala hadisul junun. Allah cerita lagi, Allah sudahkah datang kepadamu berita kaum penentang. Allah kata kepada orang-orang munafik, wahai munafik, takkah hang tengok sebagaimana aku cerita dekat hang dulu. Allah kata hal ata hadithu junud Fir'aun wa Samud. Kan dulu aku pernah, sudahkah aku datangkan kepada kamu berita-berita, wahai munafik, wahai orang Islam. Ya Islam, dia mengaku diri dia Islam tapi dia munafik. Allah kata hang teringinkan jadi orang munafik, hang teringinkan jadi orang jahat. Dia tu kafir, dia menentang aku, tapi hang Islam, hang menentang aku. Sudahkah datang kepadamu berita tentang kaum penentang? Siapa penentang? Allah kata mereka ni nama dia, mereka ni tentera Firaun, Samud. Mereka ni kafir tentang aku. Ya hang Islam, pasal apa hang menentang aku? Nampak tak? Sebab tu aku namakan hang munafik. Hang tak takutkah hasil daripada tentang aku? Apa mereka dapat? Hang nak jadi macam tu ke? Allah kata dapat tak? Aku datangkan cerita ni untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan aku. Orang kafir ni selalu tipukan aku, dustakan aku, dia kata. Padahal Allah mengepung mereka daripada belakang mereka, sedangkan Allah SWT kepung daripada belakang. Dia takut bila azab Allah mai depan, dia boleh paling lari ke belakang. Allah kata daripada belakang lagi aku bersedia dan kepung. Hang nak lari ke mana? Oleh sebab tu ya Allah, orang-orang kafir selalunya dikepung oleh Allah Ta'ala. Pasal tu Allah kata wallahu muhitum bil kafirin. Sesungguhnya aku Tuhan, aku kepung orang kafir. Kalau hang tak boleh ambil iktibar daripada azab orang kafir, hang akan jadi macam tu. Pasal tu ayat tu mai, apa kaitan Ustaz orang munafik dengan orang kafir? Allah kata Allah bagi tahu, kalau orang kafir pun aku datangkan azab macam tu, hang pun macam tu juga. Hang jangan rasa apa benda hang buat kat depan, hang lari kat belakang. Aku kepung hang daripada belakang lagi. Macam orang kafir aku kepung. Aku kepung siapa? Aku kepung Firaun, tentera Firaun. Nampak tak? Semua nak aku kepung. Dia rasa dia boleh lari. Nampak? Ni Allah nak cerita kepada siapa? Munafik. Nampak tak munafik? Kita janganlah ya Allah. Kita tengok kita sifat-sifat lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi. Allah kata apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Pasal apa aku tak hampir kilat nak sambak mata mereka. Sebab apa? Disebabkan kuat dan dahsyatnya kilat tersebut sampai nak sambak dekat depan. Di samping lemahnya pelihatan mata hati, dan juga dia kata keteguhan mereka dalam keimanan. Aku nak bagi tahu, mata hati dia tak kuat. Orang macam ni semua kita tak kuat. Pasal tu kita tak kuat, kita mainlah tempat-tempat untuk kuatkan semangat kita. Hari ni kita main, semalam kita kelompok. Mata slow balik. Dia slow balik. Nanti saat pula besok pula dia jadi gila, dia nak balik gila-gila tu balik. Main pula. Nampak tak? Jadi tempat ni lah duk bagi dia nak naik gila-gila, turun balik. Dia duk halang benda-benda yang jahat. Pasal tu di kelas-kelas ni pun kita ada istighfar, ada takut sikit. Nampak? Lepas pada kelas 2-3 jam, nampaklah macam beriman tu, gila tu nak main balik lepas pada tu. Nampak tak? Saat ni pukul 3, pukul 4 nak main balik. Oh, ya Allah. Oleh sebab tu ya Allah. Oleh sebab tu Ali bin Abi Talha. Apa tahu Abu Talha ni siapa ya Allah Tuhan? Abu Talha ni Allah, Masya Allah, dia dengan Allah Ta'ala, dahsyat dia. Dan daripada Abdullah bin Abbas tentang, dia kata aku nak bagi tahu tentang maksud ayat Allah kata yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maksud Allah kata yang kilat tu sampai nak hampir sambat mata depa ni. Pasal apa Allah kata? Nyaris dia kata saja ayat-ayat dia kata muhkam, maksud Al-Quran membongkar membongkar tentang buruknya depa orang-orang munafik. Allah nak cerita ayat ni, Allah SWT nak cerita buruknya orang munafik, tak jahatnya orang munafik. Allah bongkar, Allah cerita nak tahu munafik ni sampai benda tu yang kata
kilat tu nak sambat tak suka dekat dia. Sepatutnya kilat dia pergi panah dekat syaitan. Hampa tak suka dekat dia, kamu nak sambat dekat mata dia. Pasal apa guna mata tu ada kat depa, terutamanya mata hati. Biar aku bunuh terus depa ni. Sebab apa gegeraman Allah Ta'ala bongkarkan rahsia-rahsia orang munafik melalui ayat ni. Dia kata, Tuhan kita beritahu. Dia kata lagi kat sini, Allah Tuhan, sampailah kesulitan kekufuran tak apa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, ya Allah, wa minan nasi man ya'buduna billah ala harfin. Dan ada di antara manusia, ada yang menyembah Allah Ta'ala, dia kata berada di tepi. Yang ni maksud kena jaga-jaga. Yang ni kena jaga-jaga. Dengan ayat ni menarik sangat-sangat. Dia kata, dan ada di antara manusia, dia kata dengan wa minan nasi ma ya'budun Allah ala harfin maksud dia, kita masuk orang beriman, sepatutnya di tengah-tengah pendirian kita. Okey, tetapi sifat kita ada orang beriman dengan Allah di ujung ni. Orang yang duduk beriman dengan Allah di ujung ni, Allah kata itulah munafik. Cuma tu apa nak dia nak rebah je tu. Sikit lagi dia kan jatuh. Inilah ciri-ciri orang beriman. Ada sakit-baki amal ibadat dia. Sembahyang Jumaat, sembahyang raya, apalagi zakat fitrah, sedekah, bagi makan orang-orang, nampak sifat tu ada. Tapi sifat-sifat ni Allah kata ada di ujung-ujung tepi. Ujung-ujung tepi Allah kata. Nampak tak kata tepi sungai? Sikit sekali kalau bah nak berbumham je tu. Allah kata dia berada dalam keadaan bila masa dia boleh terperosok. Pasal tu bila dia jatuh, Allah kata jatuh di mana? Sedalam-dalam api neraka yang tidak ada tempat bagi dia, khalidina fiha, untuk selama-lamanya. Ustaz, orang munafik bila masuk syurga habuan dia tak ada. Tak ada. Allah kata sedalam-dalamnya. Nampak tak? Sedalam-dalamnya. Pasal amalan dia semua Allah balas di dunia. Aku bagi keseronokan. Sampai ke tepi aku pertahan, Allah kata. Sampai last sekali dia sendiri yang ni. Itu bahasa Quran. Bahasa Quran. Ini nama dia munafik yang ada munafik ada dua kan. Nanti dia cerita sini munafik. Ni munafik yang second class. Ni bukan first class. Kan? Nampak tak? Oleh sebab tu Allah kata dan di antara manusia ada yang menyembah aku. Dia beriman dengan aku, tapi dia berada di tepi sangat-sangat. Maka dia kata jika memperoleh kebajikan, sebab dia pernah buat kebajikan, dia pernah sembahyang, dia pernah sedekah. Kalau duit nak pergi ke mana-mana, dia bagi tambang, dia sampuk lembu. Tetapi dia katakan contohnya, tetaplah ia di dalam keadaan, Allah kata macam mana pun aku tetapkan dia berada dalam keadaan orang beriman, tapi dia duduk di tepi sekali. Pasal dia pernah buat kebajikan. Pasal tu kadang-kadang orang yang ada unsur tak baik ini, Nabi suruh banyak bersedekah. Banyak bersedekah akan tolong dia. Dia menyembah Allah, dia banyak buat kebajikan, dia akan selamat. Tapi pun hujung lagi. Dia buat lagi. Macam Imam Ghazali buat lagi. Dia akan berbetulkan iman dia. Okey, ini perumpamaan. Dahsyat dari Quran. Dahsyat dengarkan. Tengok hari ni dia detailkan macam mana munafik. Selalunya kita baca dah shortcut. No, today no shortcut. Muhammad bin Ishaq mengatakan daripada Abdullah bin Abbas, kata dia, apa maksud kullama adha'a lahum masyaufi? Apa maksud bila mai saja cahaya kilat tu dia berjalan, bila mana dalam keadaan gelap dia berhenti? Apa maksud tu? Bahawasanya maknanya mereka mengenal kebenaran. Orang ni kenal kebenaran. Aku nak beritahu, dia kenal kebenaran. Bila ada cahaya, dia tahu kita berjalan, atau cahaya selamat. Apa maksud ni? Ada cahaya, menunjukkan cahaya nur Allah Ta'ala. Berjalan atas kilat, ada nur, selamat. Pasal dia tahu, kalau berjalan atas dasar kebenaran, aku selamat. Dia tahu. Bila main gelap, dia berhenti. Pasal apa? Azab takut. Allah bagi perumpamaan. Ini sifat dia. Allah kata, nampak tak? Oleh sebab tu dia tahu, dia ni dia tahu kebenaran, dia tahu sembahyang wajib, yang tu tahu kebenaran dan perbicarakannya, serta mereka dia kata beristiqamah memegang ucapan mereka. Namun jika mereka dia kata berbalik kepada kekufuran, dia tahu kebenaran tapi dia balik kepada kekufuran balik,
maka mereka berdiri, dia kata, kebingungan. Pada masa tu dia bingung. Dia tak nak buat kebenaran. Adalah orang macam ni semua nak buat kebenaran adalah susah. Pasal sifat-sifat munafik dia. Pasal tu jangan buat unsur munafik, kita susah dapat kebenaran. Okey. Dan inilah dia kata yang benar dan jelas. Wallahu alam. Tuan kitab berhenti takat tu. Akhirnya tuan kitab berkata lagi, dia kata keadaan itulah yang dia kata akan mereka alami pada hari kiamat. Pada hari kiamat mereka akan alami dalam keadaan macam tu. Mereka cari nur. Ketika manusia memperolehi cahaya, boleh tak? Akan insya-Allah. Maka ketika manusia dia kata memperolehi cahaya, bila dia kata manusia ada percahaya dengan kadar keimanan, ingat kita percaya dengan kadar keimanan. Salah satunya Nabi tanya dekat wahai malaikat, semua akan dihimpun daripada Adam sampai umat Muhammad. Yang mana aku nak kena umat aku? Nabi kata nak kena umat aku macam mana? Dengan kesan daripada wudu dia akan percaya. Okey? Kesan muka kita, kesan ni bercahaya. Bercahaya ya Allah tu nak cara bab cahaya ni panjang lebar, ringkasnya kita yang rajin ambil wudu. Pasal tu Nabi SAW ajar dekat kita, orang yang rajin ambil wudu ni dia akan ada sifat kesabaran, dia akan terima segala ujian Allah Ta'ala. Kesan berwuduk, ambil wudu, sambung wudu, ambil wudu, sambung wudu, kentut dia ambil balik, saat ni apakah dia ambil balik. Dia rajin, dia berajin basahi ya Allah Tuhan. Orang ni akan selamat di dunia dia, sifat kesabaran yang sangat-sangat, ujian Allah Ta'ala dia sanggup boleh terima. Yang akhir sekali, nur di sana esok ni. Nur di sana itulah yang mana adik-beradik kita yang tak baik akan lari mai kat kita, minta tolong. Pada masa tu kalau dia sekiranya ada unsur yang kita tahu ada kebajikan, kita kena heret dia. Kita kena heret dia. Tapi dia ni kemunafikan dampak sangat yang dia pernah buat nayang kita suruh duduk di belakang kita. Kita menangis kerana dia, kita susah kerana dia, kita ni kerana dia. Pada masa tu kita kata duduk di belakang. Duduk di belakang. Ustaz, siapa dia tak ada sifat-sifat nak ampun kita di dunia. Masa kita main lari kat dia, aku minta maaf lah, aku fitnahkan hang. Pada masa tu kita jangan buat satu tindakan, aku takkan ampun, tak boleh. Dia main di dunia, pada masa tu kita kata, aku dah maafkan hang. Aku tahu bangai hang macam tu, hang ni kelolo. Aku maafkan hang dah. Masa di situ di dunia ya. Tapi lepas orang mati kita kata maaf tak ada. Lepas mati cuma habuan, nak kena habuan tu je. Pasal tu jangan kita buat tindakan lepas mati baru aku maafkan hang, ataupun beradalah keadaan nazak. Tak sedap, mak cerita. Tak ada. Mana nazak, minta maaf, nak bagi sedekah, semua tutup. Jangan kita cari orang saat tu. Mak kita, mak, saya minta maaf, dia tak sedap. Kita pun kata, baguslah hang jumpa mak, mudah-mudahan mak ampunkan. Sorry, no. Itu kita faham. Tapi agama kata saat dia tak dengar, tak ada apa dah. Nak suruh tinggal wasiat, nak suruh tinggal apa pun tak boleh dah. Hukum haram kalau kita jalankan wasiat pada waktu dia nazak. Tak boleh dia nazak, kita pergi ambil satu lawyer, ambil pen dia, satu tanda. Dia pun gagal. Ya Allah, tak sah sebenarnya. Dia mesti dia sedap, dan dia kata dia memang tahu apa nak buat. Kita tak boleh paksa dia, hukum adalah haram. Pasal tu ya Allah, bila orang mai kat kita, kita lapar lah. Kita menangis sikit je, ambil tiket semai. Kalau tak kuat, ambil tiket semai. Tuhan, aku redha, aku boleh terima. Dia macam cerita kat aku tambah geram. Kadang-kadang orang macam cerita kita lagi geram. Ataupun kita kata, aku minta maafkan aku, sama ada aku cerita, aku tak cerita. Aku maafkan aku, sudah. Kita tak perlu orang tu cerita kat kita. Kalau takut kita manusia lemah. Takut dia cerita, lagi kuat geram. Lebih baik dia kata, aku pernah mengumpat hang lah, minta maaf lah, hang masak tak sedap semua. Aku kata belagak tak sedap, tapi tak sedap. Aku duk kata kat hang nampak tak, kita cerita. Kita cerita terang-terangnya Allah pernah. Aku pernah kata kat hang memaafkan aku, boleh tak? Aku maafkan hang, tak perlu hang cerita. Macam ni mukmin yang bagus. Kalau kita minta hang cerita apa hang buat? Takut dia cerita tu kita jadi lagi teruk. Lebih baik kita bersedia mengatakan aku maafkan hang dalam semua keadaan. Itu yang lebih baik lagi, okey? Maka orang mukmin macam ni, nak ringkasnya Allah kata, ya Allah, sebagaimana daripada mereka yang diberi cahaya, Allah bagi cahaya kepada orang mukmin. Apa dah? Orang mukmin ya Allah, dengan Allah nampakkan beberapa kebaikan yang ada pada dia. Pada masa tu ya Allah, bila mana dia mati, dia lari ya Allah. Pada hari ketika orang-orang munafik dan lelaki-lelaki, yaumun pada hari kiamat. Okey, yaum maksudnya hari kiamat. Yaqulu munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu unzuru, dia kata
Nampak tak? Pada masa tu dia kata tunggu ni ayat ni Al-Hadid ayat yang 13 ni, dia nak cerita pada kita, ya Allah, orang tu akan lari. Dia akan lari, dia kata dia akan lari kepada orang munafik ni, akan lari. Ada? Tak ada? Oh, tak ada. Dah buku tu ringkas tapi tak. Ada kan? Dia akan lari, orang munafik ni akan lari. Laki-laki baik, perempuan baik, cari siapa dia? Dia cari orang-orang yang soleh. Nampak tak? Dia cari orang soleh. Dia cari minta tolong dengan orang tu. Dia lari-lari pasal dia nampak nur dekat kawan tu. Dia nak pergi di tempat nur yang sebagaimana di dunia dulu Allah kata dikilat dia berjalan, atau kilat dia nak jalan di akhirat tak boleh, melainkan dia perlu kepada cahaya. Dia perlukan kepada cara orang mukmin nak minta tolong kepada orang mukmin. Pada masa itulah ya Allah Tuhan, orang mukmin kata, duduk di belakang aku tak boleh bagi apa-apa kat hang. Okey, habuan yang dia pernah habuan dia ialah pergi kepada orang mukmin. Orang mukmin tak boleh bagi apa-apa pun dekat dia. Jangan kita kata, ustaz, pasal apa tu? Di belakang duduk dengan pokok gelak-gelemat, bukan gelak-gelemat kulit. Apa dah? Gelak-gelemat dengan amalan dia. Duduk dengan aku tak mau campur, jangan campur dengan aku. Pada masa tu Allah tak membenarkan orang mukmin ambil dia. Orang tak benarkan orang mukmin ambil dia, termasuk apa nama macam Nabi apa nama? Nabi Ibrahim nak ambil bapa dia sekali, Allah tetap payah. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, ya Tuhan, hang janji takkan sedihkan aku. Hari ni aku sedih kalau aku tak boleh bawa bapa hang. Cuba hang tengok di bawah tapak kaki hang ada apa. Ibrahim cuba tengok tapak kaki. Dia tengok bawah tapak kaki dia ada binatang yang berzina. Yang binatang tak elok. Dia kuih macam tu. Allah kata, hang sendiri pun kuih benda tak elok daripada batang tubuh hang. Apatah aku. Daripada situ Nabi Allah Ibrahim pun redha. Bapa dia sekali tu dia tak akan jumpa untuk selama-lamanya. Maka Nabi kata, orang yang pernah berada dalam keadaan kesedihan, anak sendiri tak boleh bawa mak bapak dia. Mak bapak tak boleh bawa anak-anak. Suami kadang-kadang ya Allah macam Noh cuba nak bawa isteri dia. Lut cuba nak bawa, Allah kata untuk selama-lamanya tak boleh. Pada Quran cerita, yang paling kita sedih sekali, kita kena renung ialah apa nama? Suami yang bos semua ni. Renung kat dia, kesianlah kat dia. Dia ni tak sekuat sangat, tak seberapa nampak, kesian. Semua kita minta dapat. Nak beli kereta dapat, nak beli rantai labuh dapat, nak beli apa nama jenis cincin buah kanam dapat. Tapi kita tak boleh bagi sesuatu kat dia, melainkan kita angkat tangan bila kita boleh main kuliah. Nak balik-balik, Tuhan, apa yang aku dapat di sini, ya Allah, mintalah hamba tu dapat kat dia sama. Pasal dia yang mengizinkan aku, pahala tu dia datang. Nampak, kita share. Kesian nampak tak? Kadang-kadang anak-anak kita nak bagi faham agama, kita faham, tapi nak bagi pada orang yang tak faham, memang kita menderita, kita geram, ya Allah. Hang tahu tak dosa, kita nampak dosa tu, dia tak boleh nampak. Kita nampak macam mana? Melainkan jangan kita tekan dia, doa, Tuhan, macam mana hang boleh nampakkan aku tentang dosa pahala, hang nampakkan dia. Hang boleh nampakkan aku dalam kuliah yang aku sedih, sedarkan dia macam tu. Tuhan tolonglah ya Allah. Tolong kau jangan himpunkan kami esok ni di akhirat pecah belah. Hari ni kami duduk satu bumbung, tidur sekali, makan sekali, sambut raya sekali, hari keluarga lah. Esok ni pergi sana, tak ada apa hari keluarga masing-masing. Keluarga kita akan cari orang mukmin. Dan keluarga kita pula yang lain cari orang munafik. Yang satu lagi cari orang kafir. Sedih dah? Kita tengok keluarga kita sendiri. Nabi kata kesedihan yang teramat sangat di sana. Oleh sebab tu buatlah satu rekod yang baik supaya ciptaan tu akan dibangun di sana. Dibangun di sana. Maka Nabi SAW ayat ni kita clear kan? Ayat ni, maka ayat yang seterusnya hadis Nabi, Ustaz tak perlu baca di belakang tu. Di belakang pun cerita berkenaan dengan apa nama? Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi. Pada masa tu satu Nabi pun Allah tak hina. Yang mana Nabi-Nabi ni semua orang hina. Siapa hina? Orang kafir dan munafik hina. Tapi Allah kata, hari ini aku tak hina mereka, yang aku hina hampa. Hari yang aku tak hina langsung kepada Nabi-Nabi aku, tapi yang paling aku hina dekat hampa. Faham tak? Ya Allah. Mai hadis Nabi, tak payah ayat tu, baca sendiri. Hadis dalam masalah hadis pula, hadis Nabi. Tengok hadis Nabi kata apa? Kata Abdullah bin Mas'ud baca ayat ni dengan ketat dia baca. Kalau Imam Sya'rawi kata, dia baca dia ketat dia baca.
Ni hadis Nabi. Hadis Nabi tentang cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Dia kata nuruhum yas'a baina aydihim. Allahu akbar. Allah Akbar. Sedangkan cahaya mereka kita memancar di hadapan mereka. Pada orang mukmin ni cahaya pancar di depan mereka. Allah nampakkan. Allah nampakkan. Termasuklah ya Allah Tuhan pancar di depan mereka. Mereka akan dia kata melewati jalan, dia kata menuju, dia kata menurut dia kata kadar amalannya. Ada yang cahayanya, ada cahaya orang mukmin akan nampak cahaya masing-masing. Ada cahaya dia, ada cahaya dia kata sebesar gunung. Ini amalan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ada yang cahayanya dia kata sebesar pohon korma. Nabi kata, Abdullah bin Mas'ud kata, tempat yang aku dah panjat pohon korma ni, cahaya aku takat tu pun sudah ada. Sedangkan Nabi kata kat dia apa? Amalan pahala Abdullah bin Mas'ud ni, pahala dia sebesar bukit Uhud. Bisa dengar cerita ni? Ustaz pernah cerita kat apa berkenaan ni. Nabi kata pahala dia sebesar bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud, bila dia baca, dia merambu menangis. Dia takut amalan dia tak sebesar tu. Sedangkan Nabi kata amalan dia besar tu. Ayat ni dia baca, dia menangis. Adakah esok ni aku mati, aku akan usung amalan yang banyak yang aku duduk mengaji ni, amalan ni akan jadi nur untuk aku. Tengok aku pergi sana, amalan kuliah aku takat ni yang nur. Adalah cahaya yang bila aku tekan sikit, dia jadi gelap. Aku takut dah. Nampak tak ayat yang sikit ni? Bila kita takut, kita duduk di situ, dia jadi gelap balik. Kita takut, dia tak cukup untuk diri kita. Faham tak dekat ni? Kawan tu bimbang kalau sekiranya kecil apa dia macam ni. Sedangkan Nabi kata amalan dia sebesar bukit Uhud. Ada yang sebesar pohon kurma. Kita kalau kurma pun kita kata apa? Syukurlah pokok kurma dia boleh tinggi jadilah. Jangan sampai bawah-bawah macam tu ya Allah. Pokok kurma pun jadilah ya Allah Tuhan apa dah. Ataupun pokok cili Melaka tu nak tanya mulut kan pun jadilah pada pokok ni. Dan dia kata cahaya yang paling kecil sekali adalah sebesar ibu jari. Nampak ada paling kecil ada sebesar ibu jari. Yang tu okey, tapi dia kena dong dulu masuk. Okey, cahaya ni tak mencukupi untuk dia. Tak mencukupi untuk dia darah. Terkadang dia kita bercahaya, terkadang redup. Yang sikit ni kadang-kadang kadang-kadang. Pada kita sebenarnya sikit, bila kita ni lindung sikit nampak cahaya, tak nampak cahaya, nampak cahaya, tak nampak cahaya. Tapi kalau cahaya tu tinggi, berdiri macam mana pun tetap bercahaya. Nampak tak? Macam tu ulama tafsir mentafsirkan berkenaan dengan cahaya. Bila mana ya Allah ya Tuhan, kita esok ni kita mati ataupun kita nampak orang munafik, ada unsur munafik di dunia ni, kita tengok dia ajak dekat kita. Abdullah bin Abbas dia berkata, setiap ahli tauhid pasti diberikan cahaya, orang yang ada akidah yang betul. Kalau merapu punya agama tak dapat cahaya juga pada hari kiamat. Adapun orang munafik cahayanya akan padam. Ingat dah? Di dunia ada tak ada. Bila dia mati apa? Ada. Habis. Di dunia kita nampak semayang, sah tak semayang, suka tak suka, seronok tak hegeh-hegeh. Dia ada tak ada. Pergi di sana tak ada dah. Tak ada dah untuk dia, tak ada dah. Di sana tak ada dah. Dia kata orang mukmin dia kata merasa takut ketika melihat cahaya orang munafik. Pada masa tu orang mukmin nampak cahaya orang munafik, sedih pada masa tu. Oleh sebab tu ni dia cakap di dunia terus kita berdoa bagi orang yang kadang-kadang keluarga kita siapakah buat sat tak buat sat, jadi kita baca doa. Kita baca doa ni, Rabbana apa? Atmim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana. Kita kata, wahai Tuhan kami, sempurnalah cahaya ya Allah pada kami. Kita nampak orang munafik tu ada tak ada. Tuhan, jangan bagi aku jadi macam tu. Kita kata Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim, sempurnakan ataupun adakan selalu. Adakan lana nurana, bagi kami nur sentiasa ada. Jangan bagi ada tak ada. Nampak tak? Bila kita nampak macam tu, pada masa tu kita sebut macam tu. Kita sebut macam tu Allah. Faham tak ni? Sampai di akhir ayat, sampai di akhir hadis ni. Satu lagi kita nak tutup, boleh tak? Jenis-jenis orang munafik Ustaz nak bagi clear hari ni juga. What time? Okay, ada masa lagi. Don't see the time. Only me only. Okay, jenis-jenis orang munafik dia. Okay, nak sebut jenis orang munafik. Yang ni kena penting. Yang ni memang detail, tapi tak apalah Ustaz, apa boleh faham Ustaz. Okay, apa ni? Orang mukmin ada dua. Orang mukmin ada dua.
Orang kafir ada dua, orang munafik ada dua. Ustaz ringkaskan secepat mungkin. Sepatutnya macam nanti minta bercerita. So memang cerita tu yang paling baik sekali. Cerita tu paling baik sekali. Tapi tak apa. Tengok di sini. Di sini dapat kita simpulkan bahawa hasil daripada kita mengaji, daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke 20 is finish already now. Okay, finish. 1 sampai 20 finish. Kita tahu siapa mukmin, kita tahu siapa kafir, kita tahu siapa munafik. Enough. Cukup kita 1 sampai ke 20 kita boleh kenal siapa dia mukmin, siapa dia kafir, siapa dia munafik. Dah habis dah kita mengaji. Ya Allah, oleh sebab tu kita simpulkan bahawa manusia itu terbahagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, mukmin sejati. Yang pertama tulis mukmin ada dua, satu mukmin yang sejati. Kita dapat yang ni jadilah kepada. Yang ni dia kata orang mukmin yang bersifat sebagaimana ayat yang 4 Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 4 tu dah. Apa yang Allah kata? Zalikal kitabu la raiba fi. Mana okey, zalikal kitabu raiba fi. Please open, you open now, okay. Kita tengok ada ni orang mukmin yang beriman. Allah kata yang pertama, zalikal kitabu la raiba fi. Nampak tak? Hudan lil muttaqin, dia beriman dengan ayat Quran sikit pun dia tidak ada curiga. Okey? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ayat yang kedua dia kata dia beriman dengan perkara yang ghaib. Dalam masa yang sama dia semayang dan dia suka keluar zakat. Yang ketiga, walladzina yu'minu bima unzila ilaika. Dia akan beriman dengan ayat-ayat Quran yang turun daripada orang yang dulu pun. Allah kata walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Takat tu ni ciri-ciri orang 4 ayat. Dia beriman dengan ayat Quran, dia tidak curiga, akan bagi hidayah dekat dia. Dia beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Dia mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dia beriman dengan semua ayat Quran yang turun kepada orang dulu. Dia beriman ayat Quran yang mana azab-azab dulu. Dia beriman tentang hari-hari akhirat. Orang ni adalah orang yang iman yang sejati. Ya Allah kata, inilah ayat yang kita mengaji ni. Okey, 4 yang pertama tadi. Okey, 4 yang pertama tadi ini adalah munafik yang sejati dalam surah Al-Baqarah. Dia tak perlu ulang. Orang mukmin yang sejati. Ustaz kata apa? Munafik sejati. Allah munafik. Allah ya Allah tu bukan kepada orang mukmin. Nak cepat sangat orang mukmin yang sejati, dia ada 4 sifat dia dalam surah Al-Baqarah. Clear? Yang kedua apa? Itu mukmin yang sejati. Yang kedua dia kata kafir yang sejati. Dia kata kafir yang sejati, yakni mereka yang disifatkan pada dua ayat yang setelahnya. Nampak tak? Apa nama? Yang selepas ayat yang dua selepasnya Allah kata apa? Ni bukan. Yang ni bukan ayat ni. Allah kata innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, ayat ni dua ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum adzabun. Yang ayat ni. Ayat dua-dua ni. Depa ni memang dah kafir, hang terangkan, hang tak terangkan macam mana pun dia duduk macam dia. Pasal apa Allah kata? Khatamallah, aku dah tutup pintu hati dia dah. Ini orang kafir. Nama ayat 2 selepas pada tu. 6-7. Okey. Yang ni tak bolehlah kita baca. Yang ni tak pula ikan ni nak ni sebagai kesimpulan. Selepas pada tu, okey? Selepas pada tu Allah cerita tentang, lepas ni dia akan terang siapa dia. Keduanya dia kata kafir sejati, iaitu yang disebut dalam ayat Al-Quran, okey? Dalam surah Al-Baqarah tanda tadi. Yang ketiga munafik. Last sekali Allah cerita apa? Cerita munafik yang kita baru baca. Nampak munafik. Clear dah? Clear tak clear? Clear. Ya Allah, oleh sebab tu mereka terdiri daripada munafik ni ada dua. Munafik ni ada dua. Munafik mukmin ada dua. Apa nama kafir ada dua. Dari lagi satu pun nama munafik ada dua. Okey, clear tak ni? Kita clearkan ini semua yang sejati-sejati, yang jahat-jahat yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Yang pertama, orang mukmin yang sejati dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Orang apa nama kafir yang sejati, lepas pada tu dua ayat Allah sebut. Lepas tu golongan munafik ini Allah sebut selepas pada tu. Okey. Allah sebut perumpamaan. Dengan ini dalam banyak-banyak yang mana paling banyak sekali Allah cerita dalam Quran? Munafik. Okey, pasal munafik ni susah untuk kita cari dia. Pasal tu Allah cerita lepas pada tu semua alam munafik. Panjang lebar. Sekarang ni dia nak mencerita dekat kita. Pertama dia kata orang-orang munafik dia kata tulim.
Nampak tak? Ada orang munafik tulim dan ada orang munafik ni. Mereka yang disebut adalah perumpamaan seperti yang Allah sebut dah. Dia nyalakan api untuk diri dia. Ini munafik. Dia sendiri Allah nyalakan untuk dia elok, dia nyalakan api neraka Allah Ta'ala. Nampak tak? Ini orang munafik yang sejati. Orang munafik sejati ni tak boleh buat apa-apa dekat dia dah. Memang khatam Allah ala, memang Allah tutup pintu hati dia. Clear tak? Ini munafik satu. Munafik yang kedua ialah orang-orang munafik yang ragu-ragu. Dia beriman sat, tak beriman sat, beriman sat, tak beriman sat. Nampak tak? Nampak tak? Yang Abdullah bin Ubay ni, dia munafik yang sejati. Okey, munafik yang sejati. Ada munafik yang kadang-kadang dia main semayang, kadang-kadang dia beriman sat, dia tak beriman sat. Yang tu munafik yang kedua, yang ada sifat ragu-ragu. Terdapat dia kata tampuk pada mereka cahaya iman dan terkadangnya meredup. Kadang-kadang ada cahaya, kadang-kadang tak ada. Itu nama dia munafik nombor dua. Mereka lah yang pernah disebutkan dalam perumpamaan ayat hujan tu tadi. Ayat hujan tu tadi munafik nombor dua. Yang munafik yang Allah cerita mula-mula sekali Quran ialah munafik yang sejati. Daripada ni memang tak ada apa langsung. Clear tak? Clear ya. Keadaan mereka itulah yang lebih ringan dia kata daripada yang pertama. Yang hujan-hujan ni dia ringan berbanding yang pertama. Pertama tu lebih jahat. Clear tak munafik ni? Clear. Okay. Kemudian dia kata Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan tentang orang-orang kafir yang mereka merasai, yakni dia kata berada di atas petunjuk Allah Taala, padahal mereka tidak berada di atas petunjuk Allah Taala. Yang ni nama dia orang-orang yang kafir. Yang nama kafir ni, orang kafir yang kita kata kafir ni memang kafir bodoh. Nama dia jahil murakkab. Okey? Dia jahil murakkab. Dia kafir ni, dia tak dapat hidayah Allah, dia tak dapat petunjuk Allah, dia kafir. Okey tak? Faham tak? Dia tak dapat hidayah Allah, dia tak dapat petunjuk Allah. Dia ni memang kafir. Dan kafir dia dalam ni dah. Mereka adalah orang-orang yang jahil dan jahil murakkab. Ya Allah SWT berfirman sebut dalam Quran. Okey? Lepas tu di bawah dia kata kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dia kata membuatkan contoh orang kafir yang jahil. Yang jahil ni jahil basit. Dia ada jahil murakkab. Orang kafir ada dua. Satu nama dia jahil murakkab. Ini kafir. Satu lagi apa nama? Jahil basit. Jahil basit ni sedang-sedang. Dia sedang-sedang dia jahil. Mereka adalah orang-orang yang beriman seperti mana Allah kata dalam Quran. Ini ayat dia panjang, Ustaz ambil ringkat. Di sini orang kafir terbahagi kepada dua. Nampak tak? Dia bagi dia cerita dalam Quran, tapi Quran tadi saya tak sempat masa tu. Okey, apa kena ni? Okey, faham tak ni? Orang mukmin clear tak? Tak clear lagi. Kita clear cuma orang munafik saja. Okey, sekarang dia orang kafir. Di sini orang kafir terbagi pada dua, iaitu orang kafir yang menyeru kepada kekafirannya. Dia kafir, dia sokong kekafiran dia. Dia menyerukan orang supaya masuk ikut agama dia jadi kafir. Kafir ni nama dia kafir harbi. Kadang-kadang disuruh lawan dengan Islam. Nama dia kafir harbi. Okey, kafir harbi. Kafir harbi memang Islam suruh bertindak dengan dia. Ada satu lagi kafir, ialah kafir yang hanya ikut-ikutan. Dia ikut je. Kafir zimmi nama dia. Kafir zimmi, Nabi kata mana-mana orang buat naya kat kafir zimmi, seolah-olah buat naya kat aku, Nabi kata. Nabi tak membenarkan kita buat naya kepada kafir zimmi. Dia nak semayang, kita boleh bagi dia semayang. Kita sediakan tokong dia ala kadar, tak boleh. Kita tak boleh bagi peruntukan. Kita tak boleh bagi dia guna apa, jalan ke apa semua tak boleh. Dia hak dia, kawasan dia je. Itu nama dia kafir zimmi. Dia semayang di situ. Kalau ada negara Islam, dia kena bayar duit kepada negara Islam untuk menjaga dia. Kita jaga dia. Kita jaga tokong dia, kita jaga hal orang kafir zimmi ni. Dia kena bayar kat kita jizyah. Dia kena bayar. Okey? Kita jaga keadaan dia. Maka kafir ni, Nabi kata ya Allah jangan buat apa-apa kat dia. Okey, ni kafir yang sederhana. Ni nama kafir basi. Dia tak tahu pada ikut-ikut je. Mak dia Cina, dia budak-budak kecil. Dia kata apa? Mak dia cucuk, dia cucuk. Dia tak tahu apa pun pada. Oleh ada kafir apa nama? Kafir yang memang kafir. Dia kafir, dia mengajak orang lain. Satu lagi kafir yang apa nama? Kafir yang basi, kafir yang sederhana. Dia ikut-ikut saja. Clear tak kafir? Kita clear kan? Masalah kafir kita clear. Tak tahu tanya Ustaz kan? Maka dia kata kat sini banyak dalam Quran dia ayat Quran tulis sini Ustaz tak ada nak baca dengan apa? Boleh sebab tu orang-orang mukmin. Dia mukmin pula. Dia tengok orang mukmin pula dia kata. Orang mukmin. Allah SWT telah membahagikan orang-orang beriman di awal dan di akhir surah Al-Waqi'ah. Nampak tak?
Allah kata orang beriman macam ada dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Insan, menjadikan dua bahagian orang, menjadikan dua orang mukmin ni ada dua bahagian. Yang pertamanya apa nama? Sabiqun was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang mukmin yang pertama sekali, orang mukmin yang pertama sekali orang dulu-dulu, yang mana orang dulu-dulu ni dekat diri dengan Allah Taala. Macam siapa dia? Macam Nabi-Nabi, macam Rasul-Rasul, macam sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni tabi'in dan tabi'in. Nampak tak? Mereka ni memang kuat dengan Allah Ta'ala. Sangat-sangat mereka kuat. Wasabiqu dan sabiqun, Allah kata iaitu mereka yang mendekatkan dengan Allah, orang dulu. Yang kedua ni pula orang mukmin yang kedua ni, lebih kurang kita pun mudah-mudahan dapat lagi bagus. Keduanya dia kata apa nama? Ashabul yamin. Kan Allah kata ashabul yamin, ashabul shimal. Orang mukmin yang kedua ni suka berkebajikan. Pada ibadat satu hal, semayang dah memang wajib. Tapi dia nak perkuatkan ibadat dia diredha oleh Allah Ta'ala. Semayang diredha oleh Allah Ta'ala. Pasal tu Allah kata orang mukmin yang kuat wa yuqimuna solat wa yutuna zakah. Allah kata lagi wa yuqimuna solat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang selalu mendirikan semayang, dia tak terlepas daripada selalu suka bersedekah, suka berkebajikan, suka berbuat baik-baik. Pasal tu kadang-kadang amalan kita ni tak kuat, tak boleh jadi macam dulu. Dulu dia semayang tahajud sampai subuh, kita kadang-kadang semayang tahajud subuh tertinggal. Macam-macam kita dapat tahajud subuh tertinggal kan? Macam-macam keadaan kita ni. Oleh sebab tu kita tak kuat. Kita nak tampung amalan yang kewajipan kita tu dengan berkebajikan. Dipanggil orang mukmin ashabul yamin. Apa terjemah di sini baca Sat? Dia kata orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Nampak tak? Pasal orang yang suka selalu, ya Allah, apa nama dia ada apa nama? Dia ada di apa nama? Duk ada kat jambatan apa nama? Dekat Masjid India. Duk ada kat bank apa nama? Bank Muamalat ke Masjid Jami'. Jadilah sebab kita bagi makan Nabi kita bagi sesuap orang makan sana. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan lapar dan dahaga kita berdiri esok di depan mahsyar. Esok dalam keadaan lapar dengan dahaga, kita tak akan pernah rasa lapar. Pasal kita selalu suka jamu bagi orang. Kita tak mau orang dalam perut kosong, ya Allah. Esok ni Allah akan balas kita dalam keadaan tak lapar dan dahaga. Kadang-kadang kita ni, kita tak mampu nak buat macam tu. Orang buat piduk tepi-tepi orang tu pun jadilah. Orang tu buat apa nama, kotiau goreng pun kita mula angkat pun jadi lepas dia. Kita ambil bahagian Allah Tuhan. Pasal Ustaz pergi sekali tak pergi rasa terkilat. Benda-benda macam ni semua amalan yang baik kita. Kadang-kadang kita pengen family, ajak anak kita tengok macam mana tengok kecil-kecil dan kita susah. Mami bila tengok macam mana. Kita nak bagi anak kita ambil iktibar, supaya anak kita boleh kata, mak syukur mak jadilah. Anak kita ada sedikit kesedaran. Tengok mak letak pertama mana mereka, tengok bercerai kaduk bawah-bawah bumbung, bawah tu bawah ni, kita tengok mereka, kita kesian. Pada umur kita tak sini, umur mereka tak ada masa nak bagi kita duduk dalam sini. Maka kita minta dengan, bila kita bagi makan, kita duduk dengan mereka, kita sabar dengan keadaan, redha dengan apa yang Allah bagi. Di situ ada kebaikannya. Jangan menyesal, jangan cemas dengan apa Allah bagi. Selalu kontak Allah. Allah akan dengar kontak kita. Jalan selesai dia adalah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertawakal, orang yang kembali pada Allah, Allah akan pilih jalan keluar dia. Masalah hampa, Allah akan pilih. Siapa sangka duduk kat sini tengah malam lapar, tiba-tiba ada orang masak bagi. Siapa sangka? Tanpa ada orang bagi. Duk fikir usia anak aku duk meleleh air mata, tiba-tiba orang bagi. Boleh ambil pula kadang-kadang makcik dia ambil makan dia. Ustaz tanya siapa? Nak bagi makan besok. Besok pagi kan nak makan. Kita tak tentu lagi makanan tu boleh tak boleh. Dia tak ada freezer, tak ada apa-apa ni pun tak ada. Tapi keyakinan dia, insya-Allah boleh bagi. Esok boleh makan. Kita tengok macam tu, kita angkat tangan lah. Allah bagi kat kita ni segala-galanya. Depa apa vitamin pun tak ada, betul tak? Tapi depa sihat. Kita macam-macam vitamin depa di bawah jagaan Tuhan. Walaupun kita jaga segala-gala makanan, kita tak jaga Allah, Allah tak jaga kita. Nampak? Di situ kita tengok depa. Anak depa, ya Allah, dengan hujan, kadang-kadang dengan panas yang tu yang ni, sakit demam tak ada. Cuba anak kita pimin bola sikit je balik-balik. Terus klinik. Why? Pasal anak awak, keluarga awak tidak duduk di bawah jagaan Allah.
dia macam mana sekalipun tak ada apa pun sakit, dengan keadaan hujan kena, tak menentu kehidupan dia, panas ya Allah, tak ada apa, satu kipas angin pun tak ada pam dekat dia, tapi subhanallah ya Allah, kita tak dengar berbulan-bulan dia sakit. Why? Di bawah jagaan Allah. Di situlah kita tengok, situlah kita nampak rupa-rupanya. Subhanallah, ini kuasa Allah Ta'ala kan. Orang mukmin ada 2 sampai terakhir ni. Tapi lagi satu lagi, kita nak baca satu hadis yang menarik. Nampaknya Ustaz tak nak berebut. Boleh tak? Ustaz tak nak berebut tak kat sini. Nanti kita nak masuk pada ayat ni. Pasal ni dia nak cerita macam mana boleh kita jadi munafik. Kalau tiga-tiga ada kat kita kalau cakap menipu. Lagi satu, kalau janji selalu tak tepat masa. Lagi satu, tak pegang amanah, khianat. Tiga-tiga ni ada. Betul-betul kita munafik yang betul-betul cemerlang. Tapi sana munafik yang cemerlang. Tapi kalau ada satu daripada ni, unsur munafik tu ada kat kita, cepat-cepat kita padamkan, dan Nabi kata dengan berbuat kebajikan. Nah, pada kita lambat dengan kawan kita tadi, janji pukul 10, sebelah mat. Memang kita yang lambatkan, bukan keadaan tu lain. Tapi kita yang lambat, pukul 11 janji dengan dia, pukul 11 baru kita start mandi. Nampak sangat kita yang merancang. Nampak tak benda macam tu? Dia tunggu kita, penderitaan dia, kesakitan dia, kan kita kena balas dengan kebajikan. Nanti kita tengok, dan dia cerita masalah hati, jenis hati-hati manusia. Nampak tak? Dia cerita hati meresati lepas ni, okay? Kita kalau boleh kita sebelum sambung kepada ayat yang lain, sikit je boleh tak? Kita ambil, maka kita pun tahu orang munafik ada 2. Satu munafik yang sejati, yang mereka ni siapa dia? Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, orang-orang yang terdahulu. Okey, macam ni. Orang mukmin yang sejati, depa ni dengan Allah Taala kuat dekat. Lagi satu apa dia? Depa ni ada orang mukmin juga, beramal ibadat, rajin nabi, dalam masa sama suka berkebajikan. Istilah tolong ni memang duduk di mulut dia nak tolong. Orang macam ni. Yang golongan munafik pula ada 2. Satu munafik yang memang cemerlang gemilang apa dia? Munafik yang sejati macam mana? Munafik ni memang pintu hati dia tutup terus, jahat saja. Dan munafik satu lagi adalah munafik yang ada nur, tak ada nur, ada nur, tak ada nur, ada nur, tak ada nur. Munafik sejati dengan kafir, Ustaz? Ya, masalah munafik ni dia Islam. Yang kafir ni memang dia kafir. Dia beranak-beranak kafir dia. Dia ni beranak-beranak Muhammad nama. So Syiah tu munafik. Munafik senang sebut dia munafik jahat. Dia sejati juga. Setakat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kita sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifarah, dengan surah al-Asr. Kalau la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.